Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 8 Ogos 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Gabungan Parti Sarawak GPS mengulangi pendirian untuk menyokong Kerajaan Perikatan Nasional PN di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Keputusan itu dibuat menerusi satu kenyataan media selepas perjumpaan dan mesyuarat khas yang dipengerusikan oleh pengurusi GPS yang juga Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg bersama ahli-ahli Parlimen GPS di Ibu Pejabat Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB pada Sabtu. Dalam kenyataan itu, GPS juga menjunjung titah ke bawah duli yang mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong supaya pentadbiran kerajaan hari ini diteruskan sehingga keabsahannya ditentukan dalam sidang Parlimen pada September depan. GPS juga menyifatkan keputusan Perdana Menteri untuk menyusulkan undi percaya terhadap dirinya sebagai satu tindakan berani dan bijak serta pendekatan terbaik berlandaskan perlembagaan. Keutamaan GPS ketika ini adalah rakyat dan menangani masalah pandemik, mempercepatkan proses vaksinasi serta memulihkan ekonomi negeri dan negara. GPS berharap semua pihak menghentikan dahulu politiking dan semua ahli parlimen boleh menentukan pendirian masing-masing sama ada mahu menyokong atau tidak usul percaya kepada Perdana Menteri di Dewan Rakyat bulan depan. Berita seterusnya, sebanyak 178 kotak berupa sumbangan bakul makanan telah diagihkan kepada petugas barisan hadapan sempena program Thank You Frontliner anjuran Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dalam menyantuni mereka yang telah bertungkus lumus memerangi wabak pandemik COVID-19 di negeri ini. Simbolik penyerahan telah disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Jemud Masing serta Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan UKAS Abdullah Saidul. Sementara itu, Tan Sri James Masing yang juga adun balik memuji dedikasi dan menggambarkan tugas petugas barisan hadapan semasa pandemik COVID-19 ini sama seperti tokoh jururawat Florence Nightingale yang tidak gentar berada di medan perang sebagai sukarelawan untuk merawat askar-askar yang cedera semasa peperangan. But yet, the frontliners did it very, very well. Yeah, I think the what do you call it, the dedication that they have and the ability for them to move anywhere around Kapit Town, make it happen. Dulu, ini remember masa in the old days ada perang kan satu, I think there was one lady called Florence Nightingale. She was one of the nurses that helped to heal the sick during the wartime. I consider the frontliners in Sarawak and in Kapit the Florence Nightingale of COVID-19 battle. Adun Pelagus Wilson Nyabong Ijang yang hadir sama dalam program tersebut pula berkata sambutan pemberian vaksin di Kapit juga amat memberangsangkan di mana semua penduduk memberi kerjasama yang baik untuk mendapatkan vaksin. Rakyat di Kapit memang tiada banyak halangan untuk diorang buat vaksin. Persentage kalau kita tidak lupa 80 lebih yang vaksin 2, 70 lebih persen ratus vaksin 1. So daripada itu sebab dia kira daripada penduduk sini dan yang lain itu dia mendapat vaksin di tempat lain, itu dia tidak lebih daripada itu, tapi kita harap persentage yang naiklah masa itu. Dalam pada itu, kru UKAS sempat menembual beberapa wakil penerima sumbangan bakul makanan tersebut dengan mereka menzahirkan rasa berterima kasih atas sumbangan yang telah diberikan dan merakamkan penghargaan kepada UKAS. Okay, hai, selamat petang. Saya Dr. Valerie Kimberly dari Pejabat Kesihatan Bahagian Kapit, wakil daripada PPV Dewan Sri Baleh Kapit. Hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak unit UKAS lah kerana sudi menyumbang sumbangan kepada kami frontliners, dan untuk kepada semua penduduk di Kapit dan seluruh negeri Sarawak, bagi sesiapa yang ingin belum mendapat vaksin dos pertama mereka ataupun yang tercicir dos kedua, saya mohon dan saya merayu supaya datang ke PPV yang berdekatan untuk mengambil vaksin anda. Quarantine Center Daerah Song, Dewan Masyarakat Daerah Song mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan ini daripada pihak Kerajaan Negeri Sarawak dan UKAS. Penghargaan kepada frontliner yang telah bertugas semasa pandemik inilah.
Semoga kita sama-sama dilindungi dan kita jaga kita. Terima kasih. Kami berasa terharu dan gembira lah atas sumbangan yang diberikan ini. Ya, walaupun tak banyak tapi adalah sesuatu penghargaan yang amat besar bagi kami lah. Okay. So dengan ini sekali lagi saya menyeru supaya semua rakyat Kapit, for those yang belum bervaksin, sila datang bervaksin, dan kepada yang dah vaksin, kekalkan untuk jaga SOP kerana walaupun sudah bervaksin, ia tidak menjamin kita tidak terkena penyakit COVID lah. So sentiasa peka dengan SOP, jaga diri, jaga keluarga, jaga kita sama kita. Saya Inspektor Josi daripada IPD Song mengucapkan terima kasih kepada UKAS atas sumbangan, kepada petugas-petugas SJR dan lain-lain. Berharap kita semua jaga sama-sama sendirilah. Manakala di Sebuyau, projek tebatan banjir di daerah berkenaan dijangka siap menjelang tahun 2023, kata Menteri Muda, Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julahi Narawi. Bercakap dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke tapak projek tebatan banjir itu pada Sabtu, beliau memberitahu kerajaan negeri telah memperuntukkan dana sebanyak RM340 juta di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Samarahan IRSDA bagi pembangunan projek tersebut. Adun Sebuyau tersebut menambah pembinaan tebatan banjir tersebut melibatkan skim sebangan Bajong, Blok A, D, E dan F. Yang mula-mula dah banyak siap tadi kita nanggap, dah banyak kerja 34% tadi nak. Dia adalah Blok A. A fasa 1. Fasa 2 tengah design. Jadi kita nanggap tadi panjang jauh pun dah dia pun base diolah oleh sidak kerajaan. Jadi yang nombor 2 tadi baru nak start tadi ialah Blok E, Kampung Seberang. Jadi Blok E itu panjangnya 8.4 km dari Kampung Hulu sebelum Kampung Seberang sampai ke Kampung Seberang dan masuklah dalam Kampung Seberang. Maknanya seluruh Kampung Seberang yang akan dilindungi daripada gelombang besar air masin, pasang besar begitu juga dengan Kampung Hulu. Jadi maknanya kawasan yang acap air ini itu akan dapat dilindungi oleh benteng yang kita bina. Sementara itu, beliau memberitahu projek berkenaan kini berjalan lancar mengikut jadual ditetapkan, manakala bagi fasa kedua pula ia masih dalam fasa reka bentuk. Laporan berikutnya, seramai 260 keluarga di Kampung Jawa Semegok, Kuching menerima bantuan bekalan makanan sumbangan daripada Ahli Parlimen Kota Semarahan, Rubiah Wang. Bantuan tersebut diagihkan setelah kampung berkenaan menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD selepas mencatatkan 47 kes positif COVID-19 menerusi kluster Kampung Jawa. Sementara itu, Ketua Kampung Jawa Semegok, Sabon Sapar, ketika ditemui, menzahirkan rasa penghargaan kepada Ahli Parlimen Kota Semarahan serta petugas Barisan Hadapan yang prihatin terhadap kebajikan penduduk di kawasannya sejak PKPD dilaksanakan. Menurutnya, ia merupakan pengalaman pertama kampung tersebut menjalani PKPD sejak pandemik COVID-19 melanda seluruh negara. Sementara itu, Adun Muara Tuang, Datuk Idris Buang menerima kunjungan daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Entingan bersama wakil 9 keluarga yang terlibat dengan pampasan tanah rumah kediaman. Dalam perjumpaan itu, beliau turut menyempurnakan penyerahan cek berjumlah RM30,000 kepada pengurusi JKKK Kampung Entingan. Datuk Idris Buang juga menerima hadiah sebilah parang ilang IBAN sebagai tanda penghargaan daripada mereka. Beralih ke laporan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBN pada Sabtu dengan sebanyak 573 kes positif baru telah dikesan di 26 daerah di Sarawak dan menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 80,747 kes. Daerah-daerah yang dikesan adalah seperti berikut. Dalam kenyataan sama, turut dimaklumkan terdapat 2 kematian direkodkan di Hospital Umum Sarawak. Tambah kenyataan sama, terdapat 1 kluster baru diisytiharkan iaitu kluster Sungai Seridak, Selangau. Selain itu, kluster Nyelutong Betong
kluster Jalan Sanggang Bau dan kluster 35 Bintulu pula tamat setelah tiada kes baru dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Ini menjadikan jumlah yang masih aktif setakat ini adalah 83 kluster. Dalam pada itu, berikut merupakan lokasi yang diputuskan oleh JPBNS berhubung pengisytiharan, pelanjutan dan penambatan PKPD. Sedikit perkembangan sukan dengan Sarawak United FC SUFC kembali berada di landasan kemenangan dalam kempen Liga Premier 2021 selepas melangkah kemenangan bergaya 3-1 ke atas Kelantan FC dalam aksi berlangsung di Stadium Negeri Petrajaya pada malam Sabtu. Tuan rumah memanfaat sepenuhnya peluang beraksi di laman sendiri dengan mempelagak aksi serangan pantas sebaik whistle dibunyikan. Anak didik Elva Ransan Elagowan tidak menunggu untuk membimbing perlawanan selepas ayam tambatannya, Ucik Akbar, berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima selepas bola tetapan tangan pertahanan Kelantan FC. SUFC terus garang dengan menambah gol kedua hasil tandukan cantik Taylor Francis George Regan pada minit ke-11. Kelantan FC bagaimanapun berjaya merapatkan jurang hasil sepakan penalti Nur Syamil Abdul Ghani pada minit ke-32. Ucik memastikan 3 mata menjadi milik SUFC selepas menjaringkan gol ketiga pada minit ke-69 hasil permainan cantik 1-2 dengan Chang Hong Lee. Kemenangan itu membolehkan SUFC menggumpul 27 mata untuk berada di kedudukan ketiga selepas mengharungi 13 perlawanan setakat ini. SUFC akan melayan kunjungan Selangor 2 di venue sama pada 10 Ogos ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.